Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera saudara-saudari sidang pendengar Simbang-Simbang ASMB ya. Hari ini webinar hari Jumaat ya. Okey. Tapi kalau kat tempat saya sejuk ni hujan. Tak tahulah dekat tempat saudara macam mana. Apapun kita nak bawa hari ni tajuk yang menarik hari ni iaitu tajuknya Rancang Cukai Elak Pokai. Okey, bila sebut cukai ni kan kena pula dah dekat dengan kita punya e-hasil ni kan, dah boleh isi borang e-filing hari ni kan. Okey, bersama kita hari ni kita akan bawa tajuk ni memang cantiklah orangnya, cantik sangatlah waktunya, iaitu seorang accountant dan juga trainer dari AR Success, iaitu Puan Rozita binti Muhammad Kamarudin. Okey, beliau akan bawakan tajuk ni Rancang Cukai Elak Pokai. Memang pakar dalam percukaian ni. Okey, kita tengok Puan Rozita. Mana dia Puan Rozita? Dah ada? Khabar Puan Rozita? Okey, sorry. Alhamdulillah sihat, Tuan Iskandar. Terima kasih. Okey, itu dia. Jadi, Puan Rozita ni kita kenalkan dia sikit dahulu ya. Okey, kalau seperti yang kita tengok dekat skrin ni, Puan Rozita ialah accountant dan trainer AR Success. Okey, kalau saya nak kongsikan saudara-saudari, Puan Rozita ni adalah seorang chartered accountant ya. 25 tahun pengalaman beliau dalam perakaunan dan pengurusan. Beliau juga ahli Malaysian Institute of Accountant MIA sejak tahun 2006 lagi. Dan kalau kita tengok AR Success tu, beliau juga ialah pengasas dan pengerusi AR Success Group of Companies. Okey, itu dia. Puan Rozita ni. So nak sembang cukai ni, sembang cukai memang kacang lah orang-orang accountant ni. Betul lah Puan Rozita kan? InsyaAllah Tuan Iskandar. Tapi dalam satu bila saya baca Puan Rozita punya dia punya details, dia punya biodata, saya macam satu benda yang saya tertarik untuk saya kongsi dengan saudara-saudari sidang pendengar sekalian, iaitu beliau expert, pakar dalam memudahkan pemahaman perakaunan dalam layman's term. Untuk orang biasa-biasa ni, dia boleh faham, dia boleh mudah lagi pemahaman konsep perakaunan tu. Jadi terutamanya kalau pemilik perniagaan ataupun usahawan ya, kalau yang tak ada latar belakang perakaunan tu, memang Puan Rozita ni mampu membantu sebaiknya. Betul Puan Rozita? InsyaAllah Tuan Iskandar. Mudah kalau saya tahulah ada orang boleh simpulkan dalam kefahaman mudah ni, insya-Allah saya rasa saya tak perlulah repeat subjek financial accounting masa saya kat universiti dahulu kan, sebab saya asyik baca dalam textbook kan, tak faham. Okey, dengan ini saya persilakan Puan Rozita dengan tajuk webinar hari ini, Rancang Cukai Elak Pokai. Dipersilakan Puan Rozita. Baik, terima kasih Tuan Iskandar. Dan terima kasih juga kepada pihak penganjur ASNB, terutama Puan Fauziah yang bertungkus lumus untuk menjayakan webinar ini. Dan selamat datang saya ucapkan kepada semua partisipan dalam Zoom ataupun viewer dekat Facebook. Tahniah kerana hadir dalam majlis ilmu. Okey, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dan izin dia kita dapat berkumpul dalam orang kata webinar ataupun majlis ilmu saya panggil, untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Sebenarnya saya bukan saja kongsi ilmu dia, tetapi saya juga dapat ilmu daripada tuan-puan melalui soalan-soalan. So saya alu-alukan soalan. Semoga kita mendapat manfaat yang lebih, because kunci ilmu adalah dengan bertanya. Baik, saya mulakan slide saya. Semua dah bersedia? Kalau dah bersedia boleh type dekat ruang chat dekat 111. Okey, alright. Okey, dah sedia, dah ramai dah sedia. Alright. Okey, tajuk kita macam yang diumumkan oleh Tuan Iskandar tadi, Rancang Cukai Elak Pokai. Betul ke betul? Alright. So kita sama-sama orang kata dalami perkongsian pagi ni. Semoga kita dapat
ilmu bukan saja untuk kita untuk kita diri sendiri, kita mungkin boleh share dengan kawan-kawan kat luar sana dengan apa ilmu yang kita dapat pagi ni. Okey, apa yang kita akan share ataupun apa yang saya akan share pagi ni adalah berkenaan dengan pentingnya rancang cukai dan zakat. Okey, yang kedua, konsep dan amalan cukai. Macam konsep dan amalan zakat tu memang kita wajib lah kan. Jadi jenis cukai dan zakat, info asas tentang cukai dan zakat, pendapatan dikenakan dan dikecualikan cukai, tips memaksimumkan potongan ataupun pelepasan cukai, definasi potongan rebate dan pelepasan cukai. Sebab kadang-kadang terma-terma ni juga membuatkan kita confuse. Sebab tu saya cuba cari terma yang mudah faham lah. Because perkara ni berlaku kepada saya punya klien jugalah. That's why saya cari jalan macam mana untuk mudah fahamkan. Dan seterusnya isu semasa cukai. Saya rasa semua boleh teka kot isu semasa cukai ni apa kan. Baru berakhirnya bajet. Dan ada jugalah perubahan-perubahan dekat cukai. Percukaian bukan saja corporate, individu dan sebagainya. Okay. Next, okay. Penting ke rancang cukai dan zakat ni? Mungkin ada yang cakap ya, ada yang cakap tidak. Tetapi dengan kita merancang cukai, kita sebenarnya akan sama ada direct atau indirect, kita akan rancang pendapatan dan perbelanjaan. Okey, macam mana kita yang dimaksudkan dengan kita dengan secara tak langsung atau langsung kita rancang pendapatan dan perbelanjaan? Bila kita rancang cukai, bermakna kita kena tahu info-info, right? Ataupun maklumat terkini berkenaan dengan cukai sebelum kita rancang. Puan Rosita nampaknya berlaku ada gangguan sikit, sikit teknikal ya. Saya rasa Puan Rosita. Puan Rosita boleh dengar ke? Ataupun Aiman boleh dengar? Boleh bagi tahu Puan Rosita, kita tak apa dengar ya. Okay, kita tunggu dahulu ya. Okay, Puan Rosita akan masuk semula selepas ni, insyaAllah. Unmute Puan Rosita. Okey, maaf ya. Tiba-tiba di disconnect pula, tak tahu kenapa pagi ni. Okay, Alright, sorry. sambung daripada tadi. Okey. Tadi saya sampai pentingnya rancang cukai kan? Ya. Baik. Okey, so mungkin saya ulang balik, mungkin saya tak tahu kat mana saya putus tadi. Bagaimana dengan merancang cukai, kita juga akan merancang atau menguruskan keuangan kita. Sebab bila kita merancang cukai, kita akan tengok perkara-perkara ataupun maklumat-maklumat, info-info yang berkaitan dengan cukai. Yang paling besar adalah pendapatan dan perbelanjaan, kan? Okey, so daripada situ kita akan jumpalah kalau kita sama ada benda information kita dapat daripada accountant, tax agent atau kawan-kawan, kita akan dapat maklumat-maklumat yang berkaitan dengan cukai, contohnya pendapatan yang dikenakan cukai, pendapatan yang dikecualikan cukai, dan perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh memaksimumkan pelepasan kita. Benda tu semua saya akan kongsi sekejap lagi. Ya, so itu pentingnya rancang cukai sehingga kita tidak akan bayar cukai yang tak sepatutnya bila kita tahu info-info tu. Kalau tak percaya, boleh buat. Saya boleh bantu untuk buat benda ni kan, nak tunjuk benda ni memang inilah dia bila kita rancang cukai, faedah atau benefitnya. Dan bila kita balik kepada tadi yang kata kita tak tahu ataupun kita tahu pasal pendapatan yang kena cukai, yang cukai dikecualikan, perbelanjaan yang boleh
permajaan yang boleh memaksimumkan pelepasan, atau kita panggil, nak senang cerita macam potongan lah. Kita boleh elak pokai ataupun muflis lah. Okey, itu pentingnya kita rancang cukai. Memang benda ni kita nak sembang dalam orang kata 1 jam ni, mungkin kita tak boleh pergi more detail dan saya tak boleh tunjukkan dari segi figure. Ya, tapi mungkin kita ada kesempatan lain, kita boleh share bagaimana kita buktikan dengan rancang cukai kita boleh urus keuangan dan kita boleh elak cukai yang tak sepatutnya, dan seterusnya boleh elak pokai atau muflis. Dan keempat tu, keberkatan tu ialah bila kita menunaikan tanggungjawab dan orang kata kewajipan kita, terutama zakat, akan ada keberkatan. Okey, baik. Jenis cukai di Malaysia ada 2 jenis, iaitu cukai langsung dan tak langsung, tetapi kat sini kita hanya fokus kepada cukai individu. Sebab cukai ni besar kan, so kita fokus atau zoom kepada individu. Cuma kat sini saya nak maklumlah kepada viewer, kepada orang kata partisipan dalam Zoom ni, individu ni juga sebenarnya dia terbahagi kepada dua, iaitu penggajian ataupun orang yang makan gaji, yang ada majikan lah. Dan yang kedua, orang yang menjalankan perniagaan. Tetapi kat sini sembang ASNB kita zoom kepada yang penggajian lah. Information lebih kepada individu yang menjalankan perniagaan. Okey. Boleh ada juga saya sentuh sikit-sikit lah berkenaan dengan individu yang mempunyai pendapatan dari perniagaan. Okey. Okey. Next adalah jenis-jenis zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat individu dan zakat harta. Dan saya rasa semua tahulah benda ni kan. Okey. Beberapa info asas berkenaan cukai dan zakat. Okey. Cukai adalah bayaran yang dikenakan ke atas pendapatan dan produk atau perkhidmatan. Okey. Pendapatan tu terbagi pada dua lah, individu ataupun syarikat. Zakat adalah Manakala zakat adalah rukun Islam ketiga dan ia merupakan ibadah dari segi harta. Cukai adalah tanggungjawab, manakala zakat adalah kewajipan. Okey. Next. Okey, cukai tadi yang saya cakap terbagi pada dua, zakat pun terbagi pada dua, dan cukai dikuatkuasakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 dan Akta Kastam 1967. Akta Kastam ni untuk cukai yang tak langsung tu lah, yang pasal produk dan perkhidmatan. Okey. Dan zakat adalah rukun Islam dan ejen yang akan kutip cukai adalah LHDN dan Kastam. Dan pihak yang bertanggungjawab untuk menyelia atau memantau dari segi zakat adalah Majlis Agama Islam Negeri. Okey, akibat tak bayar. Semua tahulah, saya rasa kan, kena penalti dan ada sampai dikenakan tindakan mahkamah dan tidak dapat membuat pinjaman bank dan tidak dapat ke luar negara. Saya rasa mungkin ada antara viewer dan partisipan Zoom ada mengalami masalah ni. Dan manakala zakat pula, bila kita tak bayar, kita berdosa lah. Itu semua tahu kan? Okay, right. Puan Rosita masih keras balik lah. Kena restart semula nampaknya Puan Rosita. Minta maaf saudara-saudari. Okey ya. Tak tahu kenapa sekarang banyak internet ada problem agaknya. Supaya Puan Rosita pun terkesan daripada internet problem tu. Tak apa, kita bagi masa Puan Rosita untuk memulakan semula. Bila dia dapat sambungan nanti, kita akan ingat info asas cukai dan zakat 3/4.
Mute lagi, Puan Rosita. Okey, kat mana tadi saya? Okey, sini. Info asas cukai dan zakat. 3/4 yang ke belakang. Okey. Minta maaf semua. Maaf. Alright. Okey. Yang seterusnya info berkenaan dengan cukai dan zakat adalah akibat kalau tak bayar cukai dan zakat lah. Kalau tak bayar cukai, kita semua tahu kena penalty dan mungkin akan dikenakan tindakan mahkamah, dan akibat yang selain daripada itu adalah mungkin tak dapat pinjaman bank dan tidak dapat ke luar negara. Okey. So kalau tak bayar zakat, kita berdosa lah. Alright. Last but not least untuk info ni, kedua-duanya adalah sumber pendapatan negara untuk tujuan pembangunan dan kebajikan. Di mana bila kita bayar cukai, melalui pendapatan tersebut kita boleh buat orang kata apa, bangunan ataupun yang untuk publik lah, tempat untuk publik yang berkumpul yang dapat memupuk aktiviti sihat. Begitu juga dengan zakat. Dia akan kita boleh buat satu orang kata majlis lah yang ataupun aktiviti yang sihat di kalangan masyarakat. Dan kedua-duanya ada tempoh untuk bayar. Okey, yang ni memang ada kalender dia lah untuk tambah cukai. Ya, tapi kat sini kita tak hurai lebih lah. Alright. Next, salah faham berkenaan dengan cukai dan zakat. Okey. Yang 5 itu berkaitan dengan cukai, 5 dan 6 itu berkaitan dengan zakat. Sebab benda ni memang selalu berlaku lah. Because orang buat sama ada dia buat andaian atau itu ilmu yang disampaikan kepada mereka. Contohnya yang saya cakap tadi, individu dia ada dua kan. Satu makan gaji, yang kedua dia berniaga ataupun pendapatan tu daripada perniagaan. Dia rasa macam alah berniaga kecil-kecil tak perlu declare cukai. Itu sebenarnya salah. Okey. Dan yang kedua dia rasa macam aku tak naklah hantar tax ni ataupun borang kan, tak nak declare lah. Sebab kalau aku hantar mesti kena cukai. Tak semestinya. Ada juga perniagaan yang orang kata untung, rugi. Dia bila kita berniaga ni kita mesti ada untung rugi kan. So bila kita rugi memang tak kena cukai. Tetapi jangan ingat orang yang meniaga untung tu kena cukai. Ada juga disebabkan oleh maklumat ataupun info-info yang kita tak tahu berkenaan dengan cukai. Kat sini kita nampak kan kenapa ataupun apa pentingnya kita rancang cukai. Okey. Dan ada yang beranggapan bila bayar zakat tak perlu bayar cukai. Ini bagi ditujukan kepada syarikat lah terutamanya. Sebab bagi individu kita boleh tolak 100% pun daripada kita punya pendapatan kena cukai kita. Dan berkenaan dengan hukum wajib dengan sunat ni, ada setengah tu dia lebih kepada sedekah sehingga menganggap sedekah tu boleh convert jadi zakat. Kan? Sebenarnya tak. Zakat wajib, memang wajib, sedekah itu adalah sunat. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi kepada pendapatan yang dikenakan dan dikecualikan cukai. Okey, dalam slide yang saya cakap pasal rancang cukai, kenapa saya kata secara tak langsungnya kita juga akan rancang pendapatan. Jadi kat sini bila kita tahu apa jenis pendapatan yang kita terima tu yang dikenakan cukai ataupun apa jenis yang dikecualikan cukai. So kalau kita nak minta, katalah saya tanya kan, which one yang kita prefer? Pendapatan yang dikenakan cukai ke dikecualikan cukai? Apa respon participant? Which one you nak? Kalau dikenakan cukai A, dikecualikan cukai B. Saya kena tengok, saya tak nampak chat. So ramai nak B kan? Pendapatan dapat tapi dikecualikan cukai. So kat situ, ada yang A juga, baguslah. Mungkin kita dapat combination, why not kan? Untuk maksimumkan pendapatan kita. So
Nak tahu tak apa senarai yang dikenakan dan terutama yang dikecualikan cukai? Kalau nak, typekan yes, yes, yes. Okay, alright. Terima kasih. Okay, so kita dah bersedia untuk pergi kepada list-list pendapatan ni. Alright. Untuk pendapatan yang dikenakan cukai, ini adalah senarai dia lah. Saya boleh pergi satu-satu tapi saya tak huraikan detail sangatlah. Yang pertama gaji, yang kedua keuntungan dari perniagaan. Kat sini saya maksudkan kepada individu yang mempunyai pendapatan dari perniagaan lah. Dia boleh juga dimaksudkan kepada apa ni, syarikat senia bahag ke apa, tapi fokus kita kepada individu ya. Pendapatan dari penyewaan rumah. Ini paling ramai yang tanya. Saya ada apa ni, pendapatan dari sewa rumah, kena declare ke tak? Kena cukai ke tak? Ni dia. Pendapatan dari penyewaan rumah, dia kata rumah tu kecil-kecil je, sewa dalam 300-400 je. So memang dikenakan cukai termasuk tanah, kenderaan atau barang yang kita terima RM1 sebagai pulangan. Yang keempat, penerimaan dari pendapatan dari dividen dan faedah, walaupun ada yang dikecualikan cukai. Sekejap lagi kita tengok senarai di bawah pendapatan yang dikecualikan cukai. Ya. Diskaun oleh majikan ke atas pembelian barang-barang di kedai, seperti contoh mesin basuh. Contohlah, saya ni bekerja dekat satu outlet yang jual, okay, ada yang tanya soalan. Tuan Iskandar, macam mana saya nak respon pada yang raise hand tu, ke tertekan ke apa? Mungkin Aimah boleh tolong saya. Tak apa, kalau raise hand tu tak apa, biarkan dia. Bila dia ada soalan, dia letak kat chat. Alright, Chat. nanti kita panjangkan soalan tu dekat Q&A lah. Alright, baik. Okay, so saya nak beli mesin basuh. Dan majikan saya, sebab saya pekerja yang rajin, dia bagi diskaun. Diskaun itu dikenakan cukai. Dan next, nombor 6, pendapatan royalty ke atas hasil karya yang terjual. Namun ada pendapatan royalty yang dikecualikan. Kat sinilah yang kita tahu. Satu pendapatan tu dia dikenakan cukai, tetapi ada syarat-syarat ataupun keadaan-keadaan yang menjadikan dia dikecualikan cukai. Kat situ kita boleh rancang. Bila kita ada ilmu ni, kita boleh rancang. Ya. Okay, next, premium iaitu wang yang diterima sebagai hadiah dan ganjaran seperti percutian, voucher, telefon, laptop dan lain-lain. Yang ke-8, pendapatan dari pencen, namun ada pengecualian juga. Pendapatan dari pampasan oleh pengarah. Pengarah ni maksudnya dia makan gaji lah, bukan dia apa dipanggil, pengarah urusan ataupun pemilik lah. Yang ke-10, annuity iaitu sejenis bayaran yang diterima secara tetap dan berulang-ulang yang dibayar oleh sesebuah syarikat untuk tempoh tertentu. Mereka melanggan produk ni untuk dia bersara dengan tenang lah. Selagi dia dapat bayaran tu, selagi itulah dia kena declare. Okay. Yang seterusnya, pendapatan yang dikecualikan cukai. Okay. Ini biasa kan? Kos tambang perjalanan yang dibayar oleh majikan bagi percutian dalam dan luar Malaysia. Okay. Namun dia ada had dia lah. Macam percutian kat dalam Malaysia, cuma 3 kali saja had dia. Pergilah mana nak pergi, Sabah, Sarawak, Johor, Utara, semua. Dan luar Malaysia, hak dia bukan 3 kali ke 4 kali, tetapi hak dia adalah 3,000 sahaja. So pandai-pandailah dengan 3,000 tu untuk kita bayar apalah, orang kata kan. Yang kedua, manfaat perubatan dan pergigian yang dibayar oleh majikan, termasuk perbelanjaan maternity dan perubatan tradisional. Okay, yang maternity ni dia bukan 100% lah, dia memang ada certain yang dikecualikan. Mungkin kalau normal ada yang apa ni, kita boleh dibolehkan dikecualikan cukai. Mungkin operation tu ada yang tidak dapat dikecualikan lah, dan dia ada had limit lah maksudnya. Yang ketiga, ganjaran persaraan. Yang keempat, persaraan dikecualikan sepenuhnya dengan syarat atas sebab uzur dan dia dah capai umur 55 tahun atau umur wajib lah. Sebab ada sekarang ni ada yang 60 kan, dan berkhidmat dengan syarat berkhidmat 10 tahun berturut-turut dengan majikan yang sama. Yang ketiga, berlaku
mencapai umur wajib bersara di bawah satu kontrak penggajian atau perjanjian kolektif pada umur 50, tetapi sebelum 55 tahun dan telah berkhidmat selama 10 tahun dengan majikan yang sama. Okey. Pendapatan yang kelima yang dikecualikan cukai adalah ganjaran yang dibayar oleh pekerja dari kumpulan wang awam. Keenam, ganjaran yang dibayar kepada pegawai kontrak. Ketujuh, pendapatan papasan yang terima kerana sebab keuzuran dan sebab-sebab lain. Pendapatan yang ke-8, pendapatan dari pencen atas sebab persaraan pada umur wajib atau atas sebab kesihatan. Bagi individu yang terima lebih daripada satu pencen, hanya pencen yang tertinggi akan dikecualikan. Maksudnya pencen sebab mungkin dia bekerja dengan 2-3 majikan lah. Yang lain tu kena cukai lah. Ganjaran kematian dikecualikan 100% dan beasiswa tidak ada apa-apa syarat. Okey. Last adalah faedah yang diterima. Macam tadi kan kita kata ini second last. Faedah yang diterima yang nombor 3 tabung haji tadi. Ada faedah yang dikenakan cukai, ada faedah yang dikecualikan. Begitu juga dengan dividen. Dividen daripada amalan saham seperti dividen daripada amalan saham Bumiputera dikecualikan cukai. So bolehlah ambil amalan saham banyak-banyak kan. Dapat dividen tak payah bayar cukai. Best ke best? Mesti best kan? So itu antara senarai dividen yang diterima lah. Ya. Right. Next. Royalty yang diterima daripada penerbitan hasil seni atau rakaman pita cakra, amount dia adalah 10,000. Penterjemahan buku atau karya kesusasteraan dikecualikan 12,000 dan penerbitan karya kesusasteraan lukisan asli pengubahan muzik dikecualikan 20,000. Yang ke-14, pendapatan dilimit dari luar Malaysia. Yang ke-15, yuran atau honorarium khidmat pakar bagi tujuan validasi, moderasi atau akreditasi program pendidikan franchise di Institut Pengajian Tinggi diberi pengecualian cukai pendapatan. Okey, pendapatan dari hasil penyelidikan saintifik yang dikomersialkan diberi pengecualian cukai sebanyak 50%. Daripada pendapatan statutory dalam tahun asas bagi taksiran untuk tempoh 5 tahun dalam tarikh bayaran pertama. Okey, itulah dia pendapatan yang dikecualikan cukai. So bila kita tahu list tu, benda tu kalau kita tak hafal pun tak apa. At least kita tahu kat mana kita nak cari. Biasanya saya akan cari dekat website LHDN lah. Because itu satu-satunya yang kita boleh rely lah. Mungkin ada perkongsian lain ataupun portal-portal lain yang kita boleh rujuk, tapi make sure maklumat yang diberikan tu adalah maklumat yang reliable. Sebab sometimes benda ni kan dia terma-terma tu kadang-kadang membuatkan kita dipanggil apa ya? Kita salah faham. Jadi bila salah faham, salah information, salah rancangnya. So kita biasanya saya akan rujuk website LHDN lah. Okey, so macam mana kita nak maksimumkan pelepasan? Ataupun kalau saya huraikan jugalah untuk kalau yang ada company kat sini kan, kita panggil potongan. Potongan tu daripada pendapatan ataupun revenue setahun kita lah. Ya. Alright. Kita pergi kepada definasi ni dululah. Macam potongan. Potongan sebenarnya adalah belanja yang berlaku bagi memperolehi pendapatan atau hasil layak. Dijadikan potongan pendapatan berkenaan. Contohnya kita buat cupcake lah. Kita dapat pendapatan kan. Dan ada belanja-belanja yang kita boleh potong daripada pendapatan tersebut. Maksudnya belanja yang kita boleh potong tu adalah belanja yang berkait dengan pendapatan kita tu. Kalau kita tak belanja tu, tak dapat pendapatan tu. Contohnya, nak jual kek tapi tepung tak beli. Kek tak jadi. Jadi, kita kena, maksudnya belanja tu kena ada kaitan dengan produk ataupun servis yang kita akan dapat pendapatan tersebut. Manakala pelepasan cukai adalah belanja yang ditolak daripada jumlah pendapatan bercukai. Sekejap lagi saya sharekan sikitlah berkenaan dengan orang kata untuk memahamkan tuan-puan berkenaan dengan jumlah pendapatan bercukai ni kat mana dia, apa dia sebenarnya kan. Sebab kadang-kadang
Terma macam contohnya pendapatan bercukai. Ada satu lagi pendapatan kena cukai. Dia benda yang berbeza sebenarnya kan, ataupun cukai kena bayar. Manakala rebate adalah cukai jumlah yang ditolak daripada jumlah cukai pendapatan. Macam saya cakap tadi, jumlah pendapatan bercukai tu dia ada level lain. Selepas tolak atau campur dengan something, dia akan dapat jumlah cukai pendapatan. Satu lagi saya nak share lah kat sini. Kita juga boleh rancang cukai ni, since saya dah sebut tadi pasal borang, melalui pemahaman ataupun pemahaman dan bila kita buat ataupun hantar borang tu. Melalui borang tu kita dapat banyak maklumat yang boleh kita gunakan untuk kita rancang cukai. Sebab saya tahu ramai yang fobia dengan lembaga ni lah kan, terutama borang yang dikeluarkan kan, lembaga hasil ni. Sebenarnya cuba elakkan daripada rasa fobia tu dengan cara kita jadi friendly dengan borang tu. Tak apa, sekejap lagi kita sama-sama run through lah, tak adalah pergi detail ya. Okey. Ini adalah tips yang saya kumpul lah selama saya bersama dengan usahawan lebih kurang 8-9 tahun ni, bagaimana untuk kita maksimumkan potongan ataupun pelepasan cukai. Okey, untuk tujuan webinar ASNB ni, kita cuma rujuk kepada nombor 7 dengan nombor 9 sebab itu berkenaan dengan individu. Yang lain adalah potongan semasa kita, tadilah belanja yang kita nak tolak daripada pendapatan kita kan. Belanja dibenarkan, belanja tak dibenarkan, pasal stok, aset, lepas tu pengarah berhutang dengan syarikat, kita upgradekan enterprise ke senar bahat, dan group insurance. Sebab insurance ni di dalam pelepasan ada juga disebut. Ya. So kita pergi kepada tips yang ke-7 terus. Iaitu berkenaan dengan zakat. Kat sini saya ulang balik lah. Orang kata ada yang kata macam bayar banyak zakat supaya tak boleh bayar cukai. Sebenarnya statement tu saya setuju dan tak setuju. Saya setuju sebab bila dia refer kepada individu, dia boleh tolak, dia panggil dalam rebate. Kalau kita rujuk je lagi pasal borang, kita boleh nampak kat mana rebate tu dan ditolak daripada cukai kena bayar. Dia tidak ditolak daripada pendapatan kena cukai. Okey. Macam yang saya tak setuju tu sebab kalau syarikat senar bahat, dia cuma boleh tolak 2.5% sahaja daripada pendapatan aggregate. Pendapatan aggregate ni kalau nak mudah fahamnya, kita campurkan semua pendapatan kita ni, baru kita akan kira cukai kita berdasarkan kepada accumulate ataupun aggregate income kita tu. Okey. Next, sekarang ni kita akan pergi kelas satu-satu, tetapi saya cuba dipanggil apa ni? Summarizekan ya. Saya cuba summarizekan. Dia ada sekarang ni 21 pelepasan. Tetapi dalam slide saya ni saya cuma buat 19 sebab saya ambil ni daripada website LHDN, tetapi bila saya bandingkan dengan borang BE, dah keluar lah, kalau nak Google boleh, tapi saya akan share sekejap lagi. Dia ada lagi 2 tambahan. Okey, tak apa. Yang tambahan tu saya kongsi selepas saya go through pelepasan individu ni. Okey. Yang pertama, individu dan saudara tanggungan 9,000. Perbelanjaan rawatan perubatan untuk penjaga keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa, perbelanjaan pembelian sokongan asas, individu kurang upaya dan yuran penggajian. Okey, dekat slide ni saja kita boleh tengok kita boleh bahagikan kepada 2 kategori ataupun 3 kategori lah. Yang pertama, yang berkait dengan kita sendiri punya pelepasan. Kalau tengok nombor 1, yang tu memang orang kata memang dapatlah. Tak ada syarat, tak ada apa. Memang kita sebagai individu kita dapat 9,000 dah. Ya.
Yang kedua, kalau kita kalau kita adalah individu kurang upaya, kita dapat lagi satu tambahan, iaitu 6,000 pelepasan. Okey, kat situ dah 15,000. Tapi kita ambil yang pertama ni, yang 9,000. Okey. And then seterusnya kalau untuk diri sendiri, kalau kita nak belajar, kita dapat 7,000 pelepasan. Sama ada selain daripada PhD ataupun PhD, tapi dia adalah bidang-bidangnya. Saya rasa bidang tu cukup luas lah. Terutamanya sekarang ni kan kita memang teknologi ada, and then keislaman ada, undang-undang perakaunan, dia limit kepada bidang-bidang yang disenaraikan kat sini lah. Sama juga dengan tapi dalam sebagai doktor falsafah, PhD sebarang bidang. So bolehlah sambung, siapa yang dah ada master boleh sambung ke PhD, boleh ambil dapat. Cuma kat sini kalau dibacanya memang untuk keseluruhan pelepasan nombor 5 ni adalah 7,000, tetapi di bawah untuk yang doktor falsafah tu terhad kepada 2,000 sahaja. Okey, so nampak kita ada individu nombor 1, nombor 4 dan nombor 5. Kategori kedua adalah kategori yang kita dapat share pelepasan tu, itu dengan ibu bapa. Dan nombor 3 pun sama dengan ibu bapa, suami atau isteri dan anak. Walaupun cukai kita, tetapi pelepasan tu kita boleh sharekan dengan keluarga terdekat. Okay, next. Nombor 6. Okay, yang ni kalau kita tengok memang untuk kategori yang diri sendiri, pasangan, anak-anak. Ya, perbelanjaan perubatan, perbelanjaan dipanggil apa ni, full medical check up dan gaya hidup. Ya. Okey. Saya go through, tetapi saya nak maklumkan bahawa kat sini saya memang ada bahagikan kepada 4 kategori lah. Yang tadi yang saya uraikan yang tadi kan pasal individu. Yang kedua berkenaan dengan ibu bapa. Dan yang ketiga kategori anak-anak. Yang keempat gabungan. Yang untuk muka surat ni memang untuk gabungan. Ya? Diri sendiri dapat, pasangan dapat, anak-anak dapat, ibu bapa tak ada kat sini. Gaya hidup bersama. Alright. Next, gaya hidup. Cuma gaya hidup kat sini dia ada 2 kali. Saya tak tahu kenapa. Dia satu yang nombor 8 ni dan yang kedua ni nombor 9. Mungkin ada tambahan lah untuk pelepasan 2022. Okay. So, okay, saya teruskan dengan seterusnya. Nombor 12, tabungan bersih, SSPN. Yang 13, alimoni, suami atau isteri kurang upaya, anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun, anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas. Ni anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun ke atas yang mengikuti pengajian tinggi. Okay. Kenapa saya nak go through dulu? Sebab saya ada calculation sikit lah untuk saya buat ya. Dan seterusnya anak kurang upaya, pelepasan sebanyak 8,000 bagi anak kurang upaya yang berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma di dalam Malaysia ataupun peringkat ijazah. Yang ke-16, insurans nyawa dan KWSP, atau kategori lain daripada yang tadi, dia ada premium insurans nyawa, caruman kepada KWSP atau skim yang diluluskan tetapi terhad kepada 4,000. 17, skim persaraan swasta dan annuiti tertangguh. Yang ke-18, insurans pendidikan dan perubatan. Dan ke-19, caruman kepada pertubuhan keselamatan sosial. Okey, so kat sini, kalau kata, okay, saya stop sekejap. Kita nak, semua tahu kan, orang kata, capai dipanggil apa? Satu status, satu amount gaji, dia kena daftar sebagai pembayar cukai dekat LHDN dan declare lah. Walaupun bayar ke tak bayar tu nombor 2.
Yang pertama adalah kita kena declare. Okey, so katalah saya ambil contoh 36,000 dan saya ambil dia panggil apa cuma pelepasan yang berkait dengan individu tu sahaja. Nak tengok orang kata betul ke perlu ataupun tidak bayar cukai. Okey, ni saya ambil very simple. Saya tak ada pergi deep pun ya. Katalah ambil pendapatan 36,000. So kalau 12 bulan maknanya sebulan 3,000. Okey, so kita collect semua daripada 19 pelepasan tadi, ambil yang berkait dengan kita saja. Assume kita dah kahwin dan ada anak seorang. Itu very basic lah. Sebab kita nak rancang ni kita kena tengok diri sendirilah, latar belakang kita, keluarga kita lah. Dia tak sama semua orang ya. So bila saya ambil kat sini, jumlah pendapatan kita ni selepas orang kata ambil satu sumber lah, 36,000. So yang berkait dengan kita sahaja dan anak dan kat sini even not pasangan pun saya masukkan. Mungkin pasangan dia ada declare sendiri. Okey, individu 9,000. Premium insurans nyawa lah. Orang kata premium insurans nyawa ni kebanyakan kita kena ada lah sebab sama-sama sekarang medical mahal lah semua kan. So saya assume kita ambil yang tu. Tapi kalau kita ambil yang tu pun kita boleh buat eksperimen kat sini. Ya. Ada sokso, anak bawah 6 tahun, hantar taska dan kita ada gaya hidup lah. Gaya hidup ni sebenarnya yang paling basic adalah kita bayar untuk internet. Internet sebulan katalah 200. So dah full full apa ni full dipanggil apa claim dah kat sini untuk gaya hidup 1,500 tu kan. Belum lagi masuk beli laptopnya, beli gadgetnya kan, dengan pergi gymnya ataupun orang yang saya rasa tak ada kot orang yang tak ada internet tak. Mesti semua ada. So kalau kata tak ada, dia nak jenis yang outdoor, memang dia panggil dia register dekat apa dipanggil gym. Itu pun gaya hidup. Itu pun saya rasa tak dapat kot sekarang. Sebulan dekat gym tu 200, mungkin lebih. Ambil lah busuk-busuk 200 pun dah fully claim dah kat situ. So total pelepasan kat situ dah 21,850. So pendapatan bercukai, ya, pendapatan bercukai hanyalah 14,150. Daripada situ pendapatan bercukai tu dia ada tiers dia. Saya patutnya saya tunjuk tiers tadi ya. Tiers tu maknanya sekian-sekian pendapatan berapa dia punya cukainya. Okey. So pendapatan sekejap lagi saya tunjuk supaya lebih clear ya tuan-puan. Okey, pendapatan yang pertama yang 5,000 daripada 14,000 ni kita tak payah bayar apa-apa, kosong nilai dia. Dan baki dia adalah 1%. Hanya RM91.05. Dan government ada bagi lagi rebate sebab kita punya chargeable income kat sini ataupun pendapatan bercukai kita kurang daripada 35,000. Jadi kita dapat lagi RM400 kat situ. Dan kita orang Islam mesti bayar zakat kot nah. Tapi kalau tak bayar zakat pun tak perlu bayar. Saya buat negatif supaya nampak. Sebenarnya kosong lah. Tak perlu bayar pun. So kalau kita nak buat macam eksperimen kat sini sebab kita tengah nak rancang kan, sebab kita dah tahu dah apa kesan pelepasan, apa rebate, apa itu rebate, macam mana zakat boleh contribute kepada jumlah cukai yang kita kena bayar. Kita dah ada information tu dan kita tahu skala-skala dia macam mana. So kita boleh buat orang kata eksperimen kat sini. Sebagai contoh, kalau saya kata tak adalah saya tak ada insurans, saya pun delete kat sini. So saya kena tengok jadual kat sini lah. First berapa kat sini 21,150 So okay, saya stop, saya nak tunjuk kat sini yang jadual dia. Ya, saya kembali kepada slide saya. Okay. 21,150. Okay. Tadi kita tengok pendapatan yang kita tadi 21,000 lebih. Kat sinilah jatuhnya. Okay. So yang 20,000 pertama dia punya rate dia punya cukai adalah 150. Okay. Dan
yang baki dia dikenakan 3%. Bakinya tak semestinya 15,000 lah. Tetapi kalau 15,000 maknanya kita kena cukai 450. Total dia adalah 500, 600 lah. Alright. So kita pergi kepada tadi pengiraan tadi dia 3%. Okey. Boleh ke saya teruskan? Okay, saya assume boleh lah ya. Okay. Kalau boleh type ya, ya, ya. Okay. Okay. Alright. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. So, boleh saya pergi ke slide yang satu lagi. Kita boleh ingat kat sini range pendapatan kita dekat kategori C ni. 20,000 hingga 35,000. Yang 20,000 pertama kita kena bayar 150. Baki kita kena kali dengan 3%. Okey. So, apa yang kita buat kat sini adalah sekejap ya. Okay. Assume kita tak ada insurans lah. So, kita cuma ada 21,150. So, yang pertama kita masukkan 20,000. Okay, 20,000 ni kita kena bayar cukai RM150. Sikit ke sikit RM150? Sikit kan? Setahun ni. Okay, so baki dia ada 1,150. Kita kena kali dengan 3%. Okay, so jumlah cukai pendapatan kita hanyalah RM184. Saya rasa tak banyak kot lah. Sebab still lagi kita tak bayar cukai sebab kita ada rebate sebanyak 400. Betul? Jadi kat sinilah bagaimana orang kata information berkenaan dengan pelepasan, pendapatan kena cukai, pendapatan tak kena cukai untuk kita rancang kita punya cukai. Ya. Okay. So kita back to slide. Okay. So nampak tak bagaimana bila kita tahu pasal pelepasan dan kita faham, tak perlu hafal pun, saya tak hafal. Saya memang baca je tadi kan. Dan kita boleh tahu kategori-kategori yang saya cakap tadi, 4 kategori. Kalau kita rasa macam tak apalah, aku fokus satu je yang berkenaan dengan individu saja. Okey, saya boleh senaraikan ataupun saya boleh cakap kat sini, saya boleh share kat sini pelepasan yang berkaitan dengan individu. Ya. Kalau ada pen ke pensel ke boleh catik lah. Kalau tak pun mungkin pihak penganjur saya boleh bagi pada pihak penganjur untuk bagi kepada participant ataupun viewer. Sebab kat sini ini adalah saya punya cara saya berfikirlah macam mana saya nak rancang. Jadi saya rancang, saya buat kategori. Ya, kategori pelepasan. Untuk yang individu, kita boleh maknanya kita boleh belanjakan duit kita juga maksudnya ni belanja tau. Walaupun pelepasan nombor 1 tu tak ada keluar apa-apa duit lah. Okey. Yang pelepasan nombor 4. Ni kategori 1 kategori individu saja untuk kita saja. Okey. Yang ketiga, pelepasan nombor 5. Okay, saya pergi pada pelepasan itulah supaya lebih boleh baca ya. Alright. Okey. Pelepasan pertama memang tak ada keluar belanja apa-apa. Plus pelepasan keempat kalau kita orang kuruk upaya, plus pelepasan kelima ni memang kita keluar duit lah. Tetapi kita dapat pelepasan 7,000 ataupun 2,000 lah bergantung kepada peringkat yang kita ambil. Dan yang keempat adalah pelepasan nombor 10 ni. Kalau kita wanita lah, berkenaan dengan penyusuan ibu. Dapat lagi 1,000 dengan syarat anak 2 tahun ke bawah dan hanya dibenarkan untuk 2 tahun berturut-turut lah. Potongan dibenarkan sekali setiap 2 tahun. Maksudnya tahun ni dah claim, tahun depan tak boleh dan next. Tapi sebenarnya maknanya sekali je lah because anak tu akan membesar. Okey, yang kelima, premium insurance. Premium insurance yang tadi tu premium insurance nombor 16 ni lah. Insurans nyawa kita kan.
and then EPF dan SOCSO. Kat situ saja saya ambil maksimum amount lah untuk kita. Let's say lah kita kata macam tak apalah, aku punya pelepasan je, yang lain tu tak ada anak, tak ada spouse ke apa kan. In fact kita boleh bagi untuk orang yang jaga ayah dengan mak kita, parents kita. Tapi kita fokus kepada kita. Total kat situ saja, kalau tuan-puan kira ambil amount dia, dah cecah 30,350. Kalau pendapatan kita 36,000 setahun tadi, kita boleh tolak pelepasan 30,350. Bayangkan, memang tak bayar cukai lah. Dan boleh increase lah cukai, pendapatan yang boleh dikenakan cukai lagi kan. Maknanya dengan senang hatinya kita boleh cari lagi ada source of income walaupun kena cukai ke tak kena cukai ke. So itu kategori pertama, iaitu kategori pelepasan untuk individu. Okey, yang kedua, kategori kedua ibu bapa. Ibu bapa yang pertama tadilah, yang perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa. Kat sini kita dapat 8,000 setahun. Kategori ketiga adalah anak-anak. Anak-anak ni memang banyaklah. Okey. Yang berkaitan dengan anak-anak bermula daripada nombor 11 ni. Okey. Nombor 11 iaitu yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan. Lepas tu yang kedua 15A. Okey, anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun. Dapat 2K kat situ. Dan anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa. Dan yang 15B tu, anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat pengajian lah. Ya. Dan seterusnya, anak OKU, 15C, itu berkenaan dengan anak. Dan kat sini untuk anak sahaja, kategori ketiga, kalau saya total ambil yang maksimum lah, sebab dia ada macam kalau syarat macam ni dapat 1,000 je, syarat macam ni dapat 2,000 je ya. Saya ambil yang maksimum, kita dapat pelepasan kat situ 29,000. Bayangkan. Best ke best? Jadi tak perlu risau pasal ataupun fobia lah, tak perlu fobia. Biasanya yang datang kat saya ni memang tak nak lah, macam mana tak nak hantar teks, macam mana tak nak declare ni, macam mana nak yang paling sedihnya tanya saya macam mana nak lari teks. Saya sebenarnya kurang setujulah, ataupun memang saya tak setuju untuk lari lah, sebab dia kalau kita pandai atau bukan pandai, maksudnya kita rancang, benda tu boleh elak lah. Maksudnya yang saya cakap tadi, pentingnya rancang tu kan. Kita tak akan bayar benda yang tak sepatutnya. Kita akan minimize lah, walaupun bukanlah dekat dunia ni bukannya 100% kan. So kita boleh minimize cukai yang tak sepatutnya kita bayar. Ya. Okey, itu untuk kategori ketiga iaitu anak 29,000. Okey, seterusnya gabungan. Gabungan ni selain daripada yang saya sebut tiga kategori inilah, yang bukan individu, yang bukan ibu bapa, yang bukan pelepasan untuk anak-anak, yang gabungan. Gabungan ni maksudnya diri sendiri, pasangan dan anak-anak. Dia ada berapa dia ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pelepasan kat sini. Kalau saya boleh baca secara ringkasnya, pelepasan nombor 3 iaitu peralatan sokongan. Pelepasan nombor 6, perbelanjaan perubatan penyakit serius. Nombor 7, full medical check up. Kat sini bolehlah buat full medical check up kan. Orang kata, okey, satu lagi saya panggil pelepasan ni, benda ni 2 dalam 1. Bila kita, let's say lah, ambil contoh gaya hidup kita belanja duit kita untuk bayar internet, kita belanja duit kita untuk pergi gym, ataupun kita beli gadget. Tetapi dalam masa yang sama, duit yang kita belanjakan tu, kita dapat pelepasan. Sama juga kalau kita pergi medical check up, kita sihat. Tu satu kelebihan lah kan. Itu dikatakan dua dalam 1 tu. Satu dapat pelepasan, satu kita sihat sebab kita buat full medical check up setiap tahun. Dan kat situ memanglah 1,000. Tetapi kalau keseluruhan perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius kita dapat 8,000.
Dan ada revise ya, maknanya orang kata apa? Perkembangan terkini ataupun new perkara-perkara barulah dalam cukai ni ya. Di akhir nanti saya akan share lah di mana yang perubahan baru yang terkesan dekat individu punya teks lah. And then yang ke-8 gaya hidup, alat sukan SSPN, pelepasan nombor 12, pelepasan nombor 13 alimoni kepada bekas isteri, pelepasan nombor 14 suami atau isteri yang kurang upaya, pelepasan 18 insurans pendidikan dan perubatan. So kat situ jumlah dia kalau saya ambil yang maksimum adalah 40,000. So daripada keseluruhan pelepasan ni kalau kita make use semua, maknanya let's say lah ada yang kata pasal macam SSPM tak biasa kan, boleh je pergi bertanya dekat kaunter macam mana ia berfungsi lah untuk mendapat pelepasan ni, sebab dia ada tolak dan campur dan dia ambil yang net lah. Okay, so dan apa yang diberi pelepasan yang senarai di bawah pelepasan ni adalah pelepasan yang memang hidup kita memang kita involve benda ni. Bila kita sebut pasal let's say insurans, EPF, insurans pula banyak, insurans pendidikannya, insurans perubatannya, insurans nyawanya, memang kita belanja benda tu kan. Okey, so keseluruhan daripada sini dan tak termasuk pelepasan nombor 20 dan 21 dah 100,000 lebih. Okey, untuk pelepasan yang saya rujuk kepada borang, okey, so sekarang ni saya pergi pada borang, sementara untuk kadang-kadang, orang kata dalam masa yang sama lah, dalam masa yang sama untuk kita familiar kan, kita tak nak macam orang kata apa, dipanggil apa ya, fobia kan, ni borang PE 2022. So tuan-puan boleh baca je kat sini, baca dengan tenang, baca dengan orang kata cuba fahamkan setiap nota-nota penting yang diberikan kat sini. Okey. So kat sini kita tak bacalah. Okey. So saya pergi ke borang BE ni. Ini untuk orang yang makan gaji ya, ataupun yang orang kata makan gaji macam mana? Sebenarnya orang yang ada majikan. Sebab sebenarnya saya rasa semua tahu kot macam pengarah. Katalah nama syarikat tu, syarikat saya AR Success Sdn Bhd. Saya adalah pengarah dan saya pun saya bekerjalah dengan syarikat saya. Sebenarnya saya pun isi borang ni walaupun syarikat saya adalah firma perakaunan yang membuat macam saya usahawan jugalah. Saya berniaga juga sebenarnya kan. Tetapi saya adalah pekerja kepada AR Success. Jadi saya declare dalam borang BE ni lah. Okey. So dia ada bahagian-bahagian dia. Bahagian-bahagian ini memang kita boleh isi pun, kan? Maklumat asas, maklumat individu. Kat sinilah kalau nak fobia pun tentang pengiraan cukai pendapatan. Okey. So kat sini kalau siapa-siapa lah still ingat saya sebut dalam slide saya tadi aggregate income tu kan. Ada ingat tak? Kalau ada, ada. Okey, tak apa. Okey, so kat sini, mungkin saya besarkan sikit kalau tak nampak. Better alright. So dia ada pendapatan berkanun penggajian punca Malaysia. Tak payahlah takut pasal berkanun tu, memang tu term dia daripada dulu kan. So, okey, yang negatif tu Aiman, bukan negatif. Saya negatif. Okey, penggajian sewa. Pendapatan berkanun faedah, diskaun, royalty, premium, pencen, annuity bayaran. Yang ni saya dah senaraikan tadi kan, senarai yang kena cukai. So tak ada benda yang kita rasa macam alien ke apa. Dan B5 pendapatan berkanun dari punca luar Malaysia yang diterima di Malaysia. Bermula daripada tahun lepas 1 bulan 7 2022. So itu pun kena declare juga dan jadilah dia nama dia pendapatan aggregate ataupun pendapatan berkumpul. Terkumpul semua tu. Kalau kita rasa macam kita ada satu je B1, okey B1 je lah. Kan yang macam saya bagi contoh dalam Excel tadi 36,000 tu. Jadi itu saja yang kita punya pendapatan, punca pendapatan dan declare yang itu saja.
Okey, bila kita dapat pendapatan aggregate, kita tolak dengan pelaburan yang diluluskan di bawah insentif cukai. Saya rasa benda ni tak ramai yang ada kan. And then dia dah tulis kat situ, B5 tolak B6. Okey, dan tolak B8 ni tolak derma, dia akan dapat jumlah pendapatan sendiri. Okey. Dan jumlah pendapatan yang dipindahkan dari suami isteri bagi tahu taksiran bersama, ini kes lain lah. Ini saya nak huraikan yang simple, yang basic punya. Ya. So, bila kita dapat semua jumlah pendapatan yang disatukan tu semua daripada sumber-sumber tu, kita akan B12 ni, nampak tak? Jumlah pelepasan. Okey, so kita pergi kepada jumlah pelepasan di apa ni? Bahagian G. Ya, saya turun ke bawah bahagian G. Kita tengok. Benda ni akan diulang, yang benda ni adalah apa yang saya share dalam slide tadilah. Okey, sekejap okey, kat sini. Okey, kalau ingat tadi, individu dan saudara tanggungan, kan? Perbelanjaan rawatan perubatan ni untuk ibu bapa, yang ni untuk gabungan, ni untuk individu, ni untuk individu. Ni sama je, saya cuma nak zoom ke bawah yang dia ada tambahan lagi, tambahan kepada pelepasan yang G20 dengan G21. Sebab slide saya cuma sampai SOCSO sahaja. Ya. Perbelanjaan pelancong G20 ni perbelanjaan pelancongan domestik bagi bayaran penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Putrajaya Pelancongan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992. Bayaran fee masuk ke tempat tarikan pelancong, ini untuk menggalakkan pelancongan domestik lah. So majikan yang ada peruntukan untuk apa kata staff ni, boleh apa kata apa, boleh peruntukkan, because benda ini adalah belanja yang dibenarkan, yang boleh tolak cukai untuk majikan, kan? Alright, untuk syarikat punya cukai. Yang pelepasan yang ke-21 adalah perbelanjaan bayaran pemasangan sewa, pembelian termasuk sewa beli peralatan atau langganan bagi penggunaan kemudahan pengecasan kenderaan elektrik. Okey. So, itu dua daripada tambahan pelepasan yang saya senaraikan dekat slide saya. Okey. Next, saya nak tunjuk yang selalu orang confuse, ya, berkenaan dengan zakat. Zakat kan boleh tolak lah 1%. Betul, bila kita adalah individu ataupun pembayar cukai perseorangan. Ya, dia dekat atas lah. Ini pelepasannya. Okey, so kita pergi kepada pengiraan cukai. Okey, tadi. Alright. So, bila kita pergi tadi, yang pengiraan cukai, pelepasan tadi kan, P12 ni jumlah pelepasan, dia pun akan kira, inilah yang kita kira dalam Excel tadi. Kat sini saya summarizekan dekat Excel. Ya. Okey. So, saya nak bawa perhatian tuan-puan kepada yang zakat tadi. Zakat tu dia duduk dekat rebate. Ya. Sekejap ya. Okey, kat sini nombor B18. Dia ada rebate. Rebate kat sini yang saya letak RM400 tadi tu. Yang chargeable income dia kurang daripada 35,000, dia dapat 400. Sebab tu dalam Excel saya tadi saya letak 400 kan. Kat sinilah dia. Bila chargeable income tu kurang daripada 35,000, dia macam automatik 400 tu dah dapat potongan dah. Ya, ataupun rebate lah kita panggil. Rebate ni macam benda yang kata tak perlu kita keluar duit apa-apa. Macam potongan, kita kena keluar duit juga untuk mendapatkan kelayakan mendapat potongan atau pelepasan. Rebate ni memang dia bagi. Okey. Tapi kecuali zakat lah kat sini. Okey, zakat dekat sinilah. So kalau kata jumlah cukai pendapatan kita kat sini ada certain amount, kita boleh bayar zakat tu sama dengan jumlah cukai pendapatan kita tu. Tetapi kat sini yang dipanggil apa macam confusingnya ataupun kelirunya, kita bayar zakat bukan pada tahun, kita bayar cukai bukan tahun semasa kita declare, tu maksud saya. Kita isytiharkan cukai tu bukan tahun semasa tapi tahun berikutnya. Tetapi kita tak boleh
jadi macam mana kita nak tahu jumlah cukai pendapatan kita bagi tahun 2022? Sedangkan kita declare tahun ni 2023. Betul? Saya harap saya tidak mengconfusekan lagi. Okey, saya ulang Okey, bila kita isi borang BE ni, kita isi borang bila kita isi borang BE ni, kita isi pada tahun berikutnya. Sedangkan apa yang kita kena rekod di dalam borang BE ni adalah perbelanjaan atau pendapatan yang kita terima sepanjang tahun 2022. Okey? So, macam mana kita nak tahu jumlah cukai pendapatan kita pada masa tu untuk kita bayar 100% zakat? Sebab selalu orang nak bayar 100% zakat berbanding cukai. Tak apa, boleh je, tak ada masalah sebab individu boleh 100%. Jadi, jawapannya kita kena rancang. Bila kita rancang, macam pergi pada Excel tadi kan? Bila kita pergi Excel tadi, kita boleh buat analisis ataupun kita boleh buat try and error from time to time. Tapi benda ni kena monitor quarter by quarter lah. Saya ada bantulah untuk yang nak rancang cukai individu, tapi kita kena very close lah. Benda tu saya tak ambil ramai lah. Orang kata untuk fokuskan, saya ambil dalam 2-3 orang untuk kita rancang supaya lebih fokus. Kat situ setiap quarter kita akan tengok the projection dengan the actual. So yang dekat-dekat dengan bulan 10 tu dia dah tahu dah lebih kurang jumlah cukai pendapatan dia berapa, dan masa tu dia bayar pun zakat. Bukan kata dia tunggu akhir tahun, dia bayar regular. Maksudnya jenis yang bayar monthly zakat. So dia bayar, bagi dia tak kisah lebih atau kurang, tetapi dia nak rancang cukai sebenarnya. Dia lebih kepada nak rancang cukai, tapi indirectly zakat juga dia bayar. So bila kita rancang, kita dapat apa dipanggil in a way berapa cukai pendapatan kita yang kita kena bayar, not to the exact, tetapi lebih dan kurang lah, tapi tak jauh lari dia. So kat sinilah sebenarnya yang 100% zakat kita boleh tolak daripada cukai. So saya harap saya menjawab kekeliruan daripada orang di luar sana lah yang selalu cakap pasal zakat ni boleh ganti cukai. Tak. Okey. So nampak tak kalau saya ulang lagi sekali bagaimana borang ni boleh kita rancang cukai kita kan? Dan satu lagi saya nak highlight kat sini PCB. PCB ataupun CP500. CP500 ni bagi individu yang mempunyai pendapatan perniagaan lah, yang ada enterprise tu kat sini juga kita boleh menguruskan keuangan kita. Bila kita urus keuangan dengan secara direct atau indirect, kita akan urus cukai kita ataupun kita boleh rancang cukai kita. Okey. So kita pergi pada slide balik. Saya ada sikit lagi nak kongsi. Masa saya pun dah nak habis ni. Alright. So kita dah pergi kepada isu semasa cukai di Malaysia. Isu semasa cukai di Malaysia. Okey, kat sini dia ada berkaitan dengan inilah yang dipanggil apa ni? Tahun taksiran 2022 punya banjaran pendapatan cukai. Dan ataupun saya share lah ada satu artikel daripada top 5 ni. Mana ya? Okey, untuk personal tax, ini adalah material daripada top 4, top 5 accountant lah. Okey, kat sini saya nak highlight berkenaan dengan schedule untuk income tax rate lah yang terlibat, yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Ada efek kat situlah. Kat sini tadi kan yang kita kira berkenaan dengan cukai yang dekat Excel tadi, yang income kita between 20 ke
sorry 20 ke 15 sorry. Yang 3% tadi kan. Yang akan diubah adalah yang income daripada 35 ke next 15 lah, maksudnya 50,000 lah. Dia turun 2%, tetapi bila mencecah kepada 100,000 ni, dia naik 1%, dia naik 0.5%, dia naik 1%. So dari segi RM ni kat sini ada penurunan dan ada kenaikan lah. So benda ni memang kena ambil perhatian lah, sebab dia akan menentukan jumlah cukai yang kita kena bayar. Itu dari segi table ataupun dipanggil income tax schedule untuk tahun 2023, bukan tahun lepas lah. Ini untuk this year yang akan declare next year. Yeah. And then dari segi tax relief tadi yang saya sedarakan 19 campur 2 tadi, dia ada peningkatan lah dari untuk yang medical treatment expenses yang up to 8,000 ada dipropose untuk tax relief ni di-expand kepada yang anak-anak istimewa yang ada masalah pembelajaran, iaitu autism, attention deficit, hyperactive disorder dan lain-lain tu, ada limit kepada 4,000 dengan syarat lah kena diagnose daripada certified medical officer dekat Malaysia, dan ada a few syarat lah. Dan next adalah berkenaan dengan child care center. Kalau yang sekarang ni 3,000, dia tambah lagi 1 tahun. Macam tu ya. And then next insurance premium. Insurance premium dia the scope ni dia expand to cover contribution to employees provident fund made by voluntarily individu yang buat secara sukarela lah, up to 3,000. And ini yang this one yang very rare lah kan, electric sector ni kan, pun ada penambahbaikan lah. Itu antara dipanggil apa, isu semasa yang daripada bajet yang kita baru diumumkan lah. Yang lain ni berkenaan dengan corporate ataupun syarikat, cukai syarikat lah, so tak ada kena-mengena dengan kita. So saya rasa setakat tu dulu yang saya boleh kongsi. Terima kasih kepada semua tuan-puan viewer dan participant Zoom. Saya harap ada sedikit, kalau tak banyak, benefit yang saya kongsi tadi. Okay, sama-sama kita boleh menjadikan panduan ataupun boleh kita kongsi dengan usahawan kat luar sana kan. So saya serahkan kembali kepada Tuan Iskandar. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Puan Rosita. Alright, ini dia link. Kita nak dengar Q&A Q&A. Alright. Puan Rosita boleh. Ya, saya. Puan Rosita dah dengar dah. Alright. Puan Rosita sekejap. Bagi saya share dulu. Share screen. Oh tak lagi. Okay, sekejap. Soalan. Alright. Okey, saya tengok soalan ni banyak dah bertapis-tapis dan dah delete ni, dah bertapis. Saya nak tengok soalan. Alright, soalan pertama saya nak combine yang saya nampak. Ada soalan satu ni saya nak combine. Okey ni. Ini berkenaan penjagaan ibu bapa. Okey, Siti Khatijah Syarina ditanya boleh explain detail lagi berkenaan penjagaan ibu bapa. Lepas tu daripada Raduyah, pelepasan nombor 2 sekiranya menjaga ibu bapa tapi tiada pengesahan doktor kerana perbelanjaan perubatan bukan dari hospital/klinik. Saya rasa ini yang 2 soalan berkaitan ibu bapa. Tak ada lagi tak? Saya nak campur, nak ni semua saya delete. Okey, ni 2 dulu. Okey, Puan Rosita dapat? Jelas tak? Dapat. Okey, itu soalan pertama. Okey, Puan G boleh delete tu daripada list tu berkenaan ibu bapa tu. Yang pertama tadi dia tanya apa macam ni tadi? Satu dia tanya pasal nak penjelasan berkenaan perbelanjaan ibu bapa. Okey. Yang kedua tu dia nak nak penjagaan ibu bapa tapi tiada pengesahan doktor. Okey. Yang saya jawab yang tak ada pengesahan tu, memang kita kena dapatkan pengesahan lah. Ya. Kita nak betul-betul pasti. Kuat sikit pun tak boleh dengar.
Ya kan? Okey, ya. Okey, saya jawab dulu berkenaan dengan yang tidak ada pengesahan tu ya. Okey. Okey. Dengar ke? Saya dengar jelas. Dengan alright. Memang kita kena dapatkan pengesahan daripada yang doktor yang bertauliah lah. Sebab ini untuk orang kata tak nak ada ketirisan lah kan, sebab kalau tak semua orang boleh claim pelepasan ni. Yalah. So untuk yang betul-betul lah, yang betul-betul ada orang kata layak untuk claim lah. That's why kita perlukan pengesahan daripada pegawai medical lah. And then untuk yang detail lagi berkenaan dengan penjagaan ibu bapa ni, satunya memang orang kata apa, dia memang kena penjagaan berkenaan dengan medical lah kan. Dan satu kena ingat kat sini, kalau dia ramai adik-beradik, dia tak boleh semua, dia kena discuss siapa yang akan claim. Itu antara yang apa dia panggil, yang sering jadikan isu lah. Okey. So saya harap saya menjawab soalan. Okey, daripada soalan ni saya ternampak satu soalan tambahan, ni berkaitan ibu bapa juga ni. Saya rasa dia pun sambil dengar ni ditambah juga. Kalau pembelajaran kesihatan ibu bapa tu telah di-cover by employees benefits. Kan, employees benefit. Boleh nak claim? Oh, employee benefit dah cover, lepas tu nak claim juga. Macam mana tu? Sebenarnya tak boleh lah, double tu panggil double, tak boleh claim dah. Tu dah double kan. Diana jelas okey, tambahan. Okey, ni soalan kedua kalau ikut susunan daripada dia dah tapis soalan dia. Okey, soalan kedua. Ini yang dia telah ditapis ni. Untuk gaya hidup, pembelian baju renang boleh tuntut pelepasan cukai. Wow. Okey. Baju renang. Tak boleh. Kenapa tu? Sebab Bukan susukan. Dia memang ada satu akta lah untuk ada list kat situ. Tetapi kalau kita rujuk kepada baju renang ni macam kasut sukan lah. Kita tak boleh claim. Kalau sukan tak boleh claim tak? Tak boleh. Aduh, saya adalah suka kasut sukan. Dia sebab benda tu kan orang kata basic lah kan, untuk kita bersukan. Susah payah saya download apa tu kan untuk rujukan kan. Apalah, baju renang kasut sukan tak boleh kan. Okey, ini soalan 3. Rawatan ibu bapa. Kalau rawatan ibu bapa, ni daripada Junwei kan, dia ada 2 soalan yang combine kan. Kalau rawatan ibu bapa, pelepasan sama untuk semua anak atau salah seorang anak sahaja boleh. Ni yang saya rasa Puan Rosita dah sebut tadi. Dah jelaskan tadi apa anak-anak kena declare lah siapa kena bincang lah siapa yang nak claim kan. Betul. Kalau yang tu okey. Tapi soalan seterusnya, kalau penyusuan anak, betul ke ni? Ya. Penyusuan anak, suami pun dapat pelepasan. Wow. Okay. Kalau pembayar cukai tu lelaki, di dalam borang tu dia dah tak aktifkan kolom tu lah. Sebab memang tak boleh claim. Sebab dia lelaki. Kalau dia nak isi pun tak boleh. Dia nak isi boleh. Kalau dia single father? Single mother? Single father. Siapa ni mak mati kan, anak dia pun nak menyusukan anak. Macam mana tu? Ya, sorry. Single mother tak boleh. Single father tak boleh tak boleh. Sial lah, mak mati menyusu, sial tak dapat dah claim kan. Sial dia dah lah seorang dia kerja, dia balik nak susukan anak dia. Sial dia dah jatuh di tipe tangga kan. Tak apalah. Macam mana. Alright, ini soalan keempat daripada Fatimah SSPN. Simpanan bersih tahun semasa. Boleh terangkan lebih lanjut? Contoh, buka akaun Disember 2021 8,000, pengeluaran Februari 22 3K. Okey. Deposit Oktober 22 8,000. Adakah layak pelepasan cukai? 1, layak 8,000. 2, layak hanya 4,000. Atau 3, untuk layak 8,000 ni perlu deposit 11K pada November atau Disember 22. Dalam kurungan amal pengeluaran 4,000 campur deposit tahun semasa 8,000. Ni puan boleh nampak dekat chat kan, dekat dalam kita punya dalam kita punya WhatsApp tu. Cuma asas dia macam ni Tuan Iskandar. Dia kena berlaku pada tahun asas. Let's say yang tadi yang saya ingat lah, sebab dia banyak fakta tadi kan, banyak padan dia. Okey, kita ambil yang pertama, dia kata 8,000. Ya. Tahun 2021 Ya, 21. Hujung 21. Kenapa? Dapat 8,000. Maksudnya bila pengeluaran tahun depan ataupun kemasukan tahun depan, which is 2022, dah tak kira lah.
Dia cuma kena fokus pada tahun tu. Sama juga zakat ke, cukai ke, semua tengok pada tahun tahun asas lah dipanggil. Ataupun tahun berkenaan yang kita nak declare tu. Right. Dia tak boleh macam bawa ke depan, bawa ke belakang tak boleh lah kan. Tak boleh bawa ke depan. Maksudnya nak declare tahun 2022, bayar zakat tahun 2023. Tak kira dah. Dia tengok apa yang dah berlaku dekat 2022 tu. Okey. Yalah, pasal dia ini dia bercerita pasal fakta-fakta dia banyak dia tahun 2 tahun berbeza kan. Maknanya dia kena Betul. dia kena faktorkan dia faktor tahun asas lah. Ya. Right. Okey. Okey, ni soalan kelima. Soalan kelima. Betul kan soalan dia? Boleh terangkan, ni daripada user 767, saya tak tahu siapa dia ni, dia pilih nombor ya. Boleh terangkan jika jumlah cukai kena bayar adalah negatif, tak kena cukai dan terlebih bayar, bagaimana hendak tuntut dan apa kategori yang LHDN akan ambil kira? Pengiraannya atau dokumen yang diperlukan. Puan nampak? Alright. Okay. Kalau yang negatif ni maksudnya dia ada buat bayaran PCP lah. Ya. Ataupun CP500 kalau yang ada pendapatan perniagaan tu kan. Ya. Bila dia kira-kira dia terlebih. Jadi LHDN kena refund lah. Memang boleh refund tu. Cuma dia ada tempoh dia lah. Selepas sebulan daripada declare tu, maknanya bagi masa lah untuk LHDN proses apa semua. Dia nak orang kata apa, uruskan benda tu. Right. Benda tu boleh. Okay. Alright. Okay, jelas ya. User 76 bla 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 nombor tadi. Okay. Ni soalan kelima. Daripada Syah. Bagaimana dengan perubatan alternatif seperti homeopati ataupun urutan chiropractic? Yalah. Ini alternatif medical kan? So macam mana ni? Homeopati ataupun chiropractic? Macam mana ni? Tuntutan rawatan perubatan ni. Yang tu tidak dibenarkan. Tak dibenarkan. Dia ada sebut dua tadi. Acupuncture dengan ayu apa tadi? Lupa saya. Ayurveda benda lah. Dia ada mission spesifik kan. Yang chiropractic tu tak. Dengan satu lagi homeopati kan. Tak boleh. Tapi chiropractic best. Itulah. Tulang mungkin doakan next year ke benda tu dia luluskan lah. Saya rasa kena pengarah teks ni kena rawatan chiropractic baru dia tahu betapa pentingnya. Betul, saya pun pernah chiropractic. Sebelum saya tutup program ni sedikit promosi daripada kami di SMB. Okey, saudara-saudari sekalian kalau berminat untuk menganjurkan webinar, seminar ke kan, seminar boleh, webinar pun boleh, nak fizikal boleh, nak online, virtual pun boleh, maya pun boleh. Okey kan, rasa macam bestnya dengan Encik Is ni merepek-epek kan. Okey lah, saya pun nak dengar lah. Tak apa, hubungi kami Financial Education smb@pnb.com.my email lah. Zaman-zaman moden ni email lah. Kalau telefon ni try luck boleh lah, press your luck kan, 2050 5813 ataupun 5479. Hubungi kami, insya-Allah kami akan cuba setkan masa sesuai untuk saudara-saudari sekalian. Okey. Terima kasih saudara-saudari kerana mengikuti program kami. Apapun sebarang makluman terkini boleh ikuti kami di media sosial. Facebook Amanah Saham Nasional Berhad, Facebook grup pembiayaan ASB, Facebook ni page Sembang ASMB. Kita ada Twitter SMBmy_official. Kita ada Instagram SMBmy, kita ada YouTube SMBmy. Okey, nampaknya dah hujung. Kita hari Jumaat yang cantik ni. Kita tengok Puan Rosita, ada tak kita punya kata-kata penutup dari Puan Rosita, chartered accountant yang bertauliah, yang boleh memudahkan untuk kita rakyat marhain ni. Okey. Sikitlah pesanan daripada saya lah. Fobia jangan dibiarlah. Sebab kunci ilmu adalah dengan bertanya dan kita membaca. So kalau rasa macam baca tak faham, boleh tanya orang yang faham, orang yang ada orang kata ilmu dan pengalaman. Saya ucap tahniah juga kepada ASMB kerana menganjurkan webinar ni, dan saya pun macam terkejut juga, partisipan 200 lebih kan. Alhamdulillah, orang kata saya pun harap perkongsian saya tu akan dapat manfaat lah pada semua. Itulah harapan saya, Tuan Iskandar. Itu saja daripada saya. Terima kasih.
Okey, terima kasih Puan Rosita binti Muhammad Kamarudin dan tak lupa juga kepada tim dia dari AR Success Group ya. AR Success. Oh tu dia. Haikal Nazari harap boleh repeat lagi sesi cukai ni. Ni mesti banyak isu ni kan. Tak apa, jangan risau E-filing ni insya-Allah semua okey je. Saya rasa semua orang tiba-tiba celik dia kan bila dia buka apa My Zakat punya website tu. Tak apalah. Apapun betul lah kita memang masa bermanfaat, kita memang bertuah dengan apa perkongsian hari ini. Memang cantiknya, timing dia memang cantik sangat. Okay. Ada yang tengah mengisi, ada yang dah isi, kan. Ada yang rasa menyesal tak tambah itu sini, itu pun satu hal jugalah. Menyesal kesian dalam alamak tak claim. Tak apalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Apapun kami di SMB juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudi meluangkan masa untuk sesi kali ini. Kami juga mohon maaf andai kata berlaku kekurangan dalam pembentangan hari ini. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan kami selaku manusia biasa. Kan ada gaya PU tak kan, pencetus rumah. Okay. Tak apalah, kita berjumpa lagi di lain waktu insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi semua. Sekian.